Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik sekalian, kita masuk pada bahagian kedua, kisah tentang peristiwa turunnya wahyu pertama. Baik, pelajaran ke-11 kita akan teruskan. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang keadaan peristiwa bagaimana baginda Nabi SAW sewaktu berada di Gua Hira. Okey. Saya sambung di sini semula. Ya, apakah dialog yang berlaku sewaktu baginda Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril? Malaikat Jibril AS pun datang kepada Nabi dan memeluk Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Iqra" ataupun bacalah. Seterusnya apa yang baginda Nabi buat pada waktu itu, ya, baginda Nabi baginda menjawab, "Ma ana biqari'in." Boleh ikut Ustaz sebutkan ma ana biqari'in, iaitu maksudnya saya tidak tahu membaca. Kemudian Jibril memeluk lagi baginda, diulang pelukannya sehingga 3 kali. Okey, yang tadi tu yang baca Iqra tu pelukan yang pertama, yang pertama, dan yang kali ketiga barulah lihat di sini. Selepas berlaku kejadian kali ketiga tersebut, barulah malaikat Jibril melepaskan pelukan dan mengajarkan baginda surah Al-Alaq. Apakah ayat dia? Mari kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksud dia? Ini dia terjemahan dia. Iaitu maksudnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, yakni Al-Quran. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Inilah terjemahan maksud surah Al-Alaq tadi yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Baik, cerita tentang surah Al-Alaq. Apa surah Al-Alaq ini? Surah Al-Alaq iaitu wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerimaan wahyu yang pertama itu menandakan baginda telah menjadi rasul secara rasmi. Secara rasmi. Dengan turunnya wahyu tadi, itulah tanda bahawa Nabi Muhammad dipilih menjadi Rasulullah, pesuruh Allah, kerana Nabi yang mulia akhlak Nabi dengan sifat-sifat kemuliaannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir. Okey, anak sekalian, masuk kepada penghayatan ataupun pengajaran. Apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa Nabi Muhammad menerima wahyu ini? Yang pertama, pelajar harus menghafaz tarikh ataupun mengingati tarikh penting bermula dari Nabi menjadi Rasul yang pertama. Bila tarikh dia? Ingat, 17 Ramadan pada bulan Masihi, pada tahun Masihi. 6 Ogos 610 Masihi. Itu dia, berlaku pada hari apa? Hari Isnin. Itu taridian hari dia. Yang kedua, kita wajib mempercayai bahawa setiap malaikat yang ditugaskan oleh Allah akan menjalankan tugas seperti yang dirancangkan. Malaikat ini adalah petugas Allah. Apa yang Allah tugaskan menyampaikan wahyu, maka dia akan laksanakan dengan taat dan patuh. Itulah malaikat. Kita beriman dengan malaikat apa di sini? Malaikat Jibril, ketua bagi malaikat, dan tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Perintah Allah, firman Allah, kata-kata Allah ni kita sebut firman Allah. Baik, yang ketiga, perintah Allah yang pertama sekali kepada manusia ialah membaca. Oleh itu,
pelajarilah pelajaran dengan bersungguh-sungguh supaya pandai membaca, terutamanya bacaan Al-Quran. Baik, itu dia anak-anak sekalian. Ya, bacaan Al-Quran. Okey, bacaan Al-Quran perlu dikuasai. Baik, anak-anak sekalian, itu saja untuk pada hari ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.